kita teruskan untuk bahagian A ni. Okey, bahagian A berdasarkan 11 kemahiran saintifik. Yang mana ini KPS. Awak belajar semasa sekolah rendah lagi. Banyak belajar dalam masa sekolah rendah. Cuma bila naik sekolah menengah ni, dia lebih advance lah. Sekolah menengah rendah 1, 2, 3 pun awak dah belajar. Hari ini kita nak kemaskan lagi untuk menghadapi SPM nantilah. Jadi antara 11 itu adalah kemahiran memerhati. Awak tahu, tapi teknik menjawab salah, maka salah jawapan. Ini yang kita nak cuba betulkan hari ini. Okey, kemahiran menginference, mengelaskan, mengukur, meramalkan, berkomunikasi, hubungan ruang dan masa, mentafsir data, definisi secara operasi, pemboleh ubah dan juga hipotesis. Ini bukan susunan ini bukan susunan. Jadi jangan risau. Okey. Jadi 11 itu kita akan tengok satu-satu, ada setengah tu kita akan tengok lama lah. Okey, jadi kat sini okey, dah keluar. Okey, jadi yang pertama kita nak lihat kemahiran mengenal pasti pemboleh ubah, mengawal ataupun mengenal pasti pemboleh ubah. Kalau dalam menjawab ni kita mengenal pastilah. Okey, mengenal pasti pemboleh. Kalau untuk eksperimen, mengawal. Kita nak kontrol dia macam mana, kan? Jadi ada 3. Ada pelajar yang boleh respon apa pemboleh ubah dia? Ada tak yang boleh jawab? Dimalarkan pemboleh ubah. Bergerak balas. Bergerak balas. Dimanipulasi. Dimanipulasi dan dimalarkan. Okey, terima kasih. Okey. So, rasanya hampir kesemuanya dah tahu. 3 kan? Okey, iaitu bergerak balas, malar tetap. Jadi kita lihat dia punya key point dia. Okay, malar itu tak berubah. Jadi awak tengok keywords dia tak berubah. Ini penting untuk kita kenal pasti dan menjawab dengan tepat lah. Manipulasi tu tengok yang berbeza. Yang berbeza ni pula biasanya sebelum eksperimen. Sebelum eksperimen. Okey. Hasil eksperimen tu kita clarifikan sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Hasil pun berbeza. Kan? Hasil boleh menjadi berbeza tapi dia adalah bergerak balas tu dia berbeza juga hasilnya. Tapi apa beza dengan manipulasi? Yang bergerak balas ni kita lihat hasil eksperimen. Jadi itu keywords dia supaya awak dapat lebih jelas dalam mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, jadi itu adalah cara mengenal pasti, dimalarkan apa yang sama, dimanipulasi yang kita ubah-ubah, yang kita ganti dalam eksperimen itu, bergerak balas, keputusan eksperimen. Okey, jadi untuk bahagian A ada 20 markah semuanya. Okey, jadi kita nak lihat bagaimana mengenal pasti pemboleh ubah daripada ayat, daripada jadual, daripada graf dan juga daripada gambar rajah. Jadi masa dapat soalan, baca betul-betul 2-3 kali. Baca 2-3 kali. Sebab kuncinya dekat situ. Okey, kita lihat contoh daripada ayat. Okey, rajah menunjukkan, ni contoh soalan SPM 2009. Eksperimen untuk mengkaji kesan cuka dan larutan amonia ke atas latex. Okey, dah type kat situ kan. Cuka dan larutan amonia. Jadi keywords kita tadi, yang dimanipulasi, malar, bergerak balas. Okey, kita tengok kat sini. Satu lagi. Yang dimanipulasi berbeza sebelum eksperimen. Jadi dalam ayat ni kita dah nampak ada yang berbeza. Satu cuka, satu lagi larutan amonia. Jadi saya simpulkan ini bahan A, bahan B. Nampak berbeza. Okey, jadi untuk dalam teknik menjawab ni saya akan gunakan ringkasan lah. Cikgu guna ringkasan juga ke dengan pelajar PM, PB ataupun ringkasan lain? Boleh cikgu share? Supaya saya dapat sesuaikan lah dengan pelajar. Sama-sama. Sama. Kalau malar cikgu guna apa? Malar sebab dia M juga Saya buat ML lah. MLR malar. Okey, jadi ada tak pelajar yang boleh nyatakan kat sini cuka dan larutan amonia tu PM, PB ataupun malar?
Ada tak yang nak jawab? PM. PM. Okey. Okey, tapi awak nak letak apa sebagai PM? Nak type apa? Nak tulis apa dalam menjawab? Boleh cuba je. Jangan takut. Bila ada respon ni kita tengoklah apa yang boleh dibetulkan. Ada ke yang nak bagi jawapan? Dekat PM Cuka dan larutan amonia. Okey. Cuka dan larutan amonia. Itu yang paling senang. Okey. Yang paling senang untuk awak jawab. Okey. Tetapi sebenarnya awak boleh ringkaskan sebagai jenis bahan. Okey. Cuma hati-hati kat sini. Allah. Kenapa segmen ni dia tak nak hide. Tak apalah. Dia tak nak hide. Saya punya okey dah ada keluar dah. Okey. Sini awak kena hati-hati bila awak salin balik cuka dan larutan amonia ni, pastikan awak salin dua-dua. Kalau awak jawab PM sahaja, lepas tu awak tulis cuka sahaja, salah. Kalau awak tulis larutan amonia juga, salah. Kena pastikan ambil dua-dua. Sama ada kata hubung dia awak letak dan ataupun koma. Cuka, koma, larutan amonia. Tak boleh cuka atau larutan amonia. Okey, harap jelas Okey, jadi PM itu kat situ dan diingatkan dalam peperiksaan terutama bahagian esei, jangan guna ringkasan. Sebab dalam teknik menjawab ni kita nak jimat masa, kita guna ringkasan lah. Jangan guna ringkasan sebab dia akan jadi salah. Jawapan awak jadi salah. Tulis penuh. Pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah manipulasi dimalarkan. Tulis penuh. Okey, jadi dalam perkataan kita tak dapat banyak pemboleh ubah. Okey. So, yang kedua ke atas latex. Jadi sini kita kena fikir sikit lah. Okey, kalau awak tulis latex saja untuk bergerak balas, salah. Jadi kita mesti tahu lah. Kita nak lihat sekarang adalah keadaan latex. Okey, keadaan latex. Okey. Okey, jadi biasa daripada ayat, at least kita dapat satu pemboleh ubah. Okey, seterusnya kita tengok contoh 2009 juga, contoh 2. Okey, Rajah 2.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu. Jadi suhu ni boleh jadi tinggi ke rendah. Jadi kesan suhu ini adalah PM. Okey, itu suhu. Ke atas penapaian glukosa. So, apa yang kita nak lihat? Result eksperimen adalah penapaian. Ini adalah bergerak balas. Okey. Jadi itu daripada ayat. Okey, seterusnya. Jadual menunjukkan keputusan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu. Sama juga kan? Kesan suhu dia boleh jadi tinggi atau rendah. Maka itu kita boleh manipulasi. Kita boleh adjust. Nak suhu berapa kan? Manakala pertumbuhan bakteria ni kita tak boleh nak ubah. Itu adalah keputusan eksperimen. Maka itu adalah PB. Jadi ini kita boleh ubah-ubah jadi PM. Pertumbuhan bakteria itu sama ada tumbuh atau tidak, kita tak boleh kawal dia. Kita hanya boleh catat keputusan dia, iaitu keputusan eksperimen. Jadi itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, seterusnya Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara ketebalan kanta cembung. Nampak? Ketebalan kanta. Kita boleh adjust. Kita boleh ubah kan? Nak tebal ke nak nipis. Jadi ini adalah PM. Okey, cuma kat sini kesilapan yang selalu pelajar buat, dia salin je PM, kanta, cembung ataupun kanta saja. Kanta saja. Dia tertinggal parameter. Okey, parameter ni penting berada di depan di hadapan pemalar. Pemboleh ubah. Parameter itu pemalar perlu ada. Okey, jadi kita lihat nanti jawapan-jawapan pelajar sekejap lagi lah. Okay? Jadi parameter ni selalu pelajar tertinggal, ketebalan, panjang. Dilihat dalam eksperimen ni kita nak lihat jarak fokus. Jadi ini adalah PB, bergerak
balas. Cuma ini adalah contoh form 5, tingkatan 5. Tetapi tak ada masalah. Yang di sekarang awak faham konsep. Yang best bahagian A ni, awak tak tahu, tak ingat topik mana pun, kalau dapat dia punya kata kunci macam ni, dapat jawab. Jadi sekarang kita jangan risau topik mana yang sedang dibincangkan. Okey, selesai yang pertama. Ada soalan? Kalau ada, boleh tanya. Kalau cikgu kalau ada soalan dekat chat pun, cikgu boleh bagi tahu saya lah. Okey, yang daripada jadual. Jadual ni paling senang. Okey, daripada jadual, kita lihat ada 2 jenis heading. Heading ni maksud tajuk. Ini tajuk. Tajuk jadual. Yang ini tajuk dia melintang kan? Melintang. Okey, yang ni tajuk dia menegak. Tajuk jadual. Jadi untuk yang melintang ni, yang sebelah kiri adalah manipulasi PM. Sebelah kanan PB, bergerak balas. Manakala yang menegak, yang di atas ini adalah PM, yang di bawah itu adalah PB. Okey, jadi kalau daripada jadual, dapat 2 pemboleh ubah terus. Okey. Cuma kat sini, ingat, inilah. Kalau soalan tu tanya, apakah pemboleh ubah manipulasi? Awak pun pergi jawab bahagian manipulasi itu garam. Betul ke salah saja? Masih ada tu? Pelajar? Kalau awak tulis garam saja pemboleh ubah manipulasi, betul salah? Salah. Salah. Ada apa? Kehadiran. Itu dipanggil parameter. So kalau awak tak pernah dengar perkataan parameter, biasakan dengan perkataan parameter ni macam pemalar dalam matematik. Jadi tertinggal kehadiran. Sebab tu cikgu cakap bahagian A, bahagian C, teknik tu kena betul. Walaupun awak tahu nak jawab, tapi teknik salah, tertinggal kehadiran je. Alah, kehadiran je pun nak, tapi still salah. Okey? Jadi kena jawab kehadiran garam. Maksudnya tidak garam itu. Okey, daripada graf pula yang ketiga. Daripada graf paksi Y, paksi X. Jadi ini mudah juga. Paksi Y adalah PB, bergerak balas. Untuk paksi Y, PM, manipulasi. Itu mudah. Okey, daripada gambar rajah biasanya boleh dapat pemboleh ubah dimalarkan. Kalau contoh sebelum ini, awak susah jumpa pemboleh ubah dimalarkan. Melainkan awak kena fikir. Dan awak kena ingat eksperimen itu apa yang perlu dimalarkan. Untuk gambar rajah, perhatikan betul-betul sebab ada biasanya 3 pemboleh ubah terus. 3 pemboleh ubah yang kita dapat. Okey, sebagaimana dalam contoh ini. Ini Kanta pun rasanya topik tingkatan 5. Betul lah, optik. Okey, tapi tak apa. Awak jangan risau topik mana. Kita nak tengok konsep cara mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, kita lihat kat sini. Awak tengok. Ada 2 gambar rajah kan? 21, 22. Okey. So, cuba tengok sebelah kiri, bahagian kiri ni. Okey, awak tengok anak panah ini. Apa yang sama? Okey. Apa yang sama anak panah ni? Kita tengok kat situ yang sama adalah ketinggian. Ketinggian objek. Jadi, yang dimalarkan saiz objek ataupun ketinggian. Jadi, nampak? Kalau dalam gambar rajah, kita boleh dapat pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Si conteng ni nampak cikgu? Belajar? Nampak pen merah ni? Nampak. Okay. Sebab Seterusnya, dimanipulasi. Dimanipulasi ingat kita ubah tadi kan? Kita ubah-ubah. Jadi apa yang kita manipulasi kat sini, tak lain tak bukan. Ada 2 tadi yang dimalarkan. Awak tengok jenis kanta. Kanta sama kan? Dia tak ubah kanta. Sebab nanti awak akan belajar
ada dua kanta. Satu macam ni, satu lagi kanta cekung. Macam ni. So sekarang dia guna kanta yang sama. Jadi jenis kanta ataupun jenis kanta. Mana-mana satulah. Yang kita ubah-ubah kat sini. Apa yang tak sama kat sini awak nampak? Okey, tengok betul-betul kedudukan anak panah ataupun objek ni. Sini dekat 2F. Sini antara F dengan 2F. Maka itu yang kita ubah. Yang kita ubah itu adalah pemboleh ubah manipulasi. Nampak? Betapa mudahnya dapat markah untuk pemboleh ubah. Janji jangan tinggal parameter. Jadi, yang dimanipulasi kat situ adalah kedudukan objek ataupun jarak objek lah. Nanti awak akan belajar lah. Okey, kita ubah-ubah tu Dan yang kita nak lihat kat sekarang yang berbeza juga kat sini, okey, iaitu size image berbeza kan. Nampak sini. Okey, jadi itulah hasil yang kita akan dapat. Size image. Okey. So, seterusnya. Ini juga topik form 5. Tapi macam saya cakap, jangan abaikan topik mana, tapi kita lihat kaedah mengenai pasti pemboleh ubah. Okey, kita lihat kat situ. Alright. Ada yang boleh kalau ada yang boleh respon cepat-cepat supaya kelas ni hidup sikitlah tak adalah cakap sorang-sorang kan. Okey, kita tengok apa yang dimalarkan yang sama. Okey, ada yang nak jawab. Dimalarkan. Awak tengok, perhati betul-betul gambar raja ini, tengok apa yang sama. Okey, ada yang nak jawab? Saiz cakra antibiotik. Saiz cakra antibiotik. Okey, bagus-bagus sekolah Tafiz ni ya. Alhamdulillah. Okey, yang dimalarkan adalah saiz. Okey. Jadi antara yang kesilapan yang selalu pelajar buat, dia dimalarkan cakra. Salah. Jadi perlu ada parameter tadi, saiz cakra antibiotik. Yang dimanipulasi, ada yang lain nak jawab? Yang kita ubah-ubah? Ubah-ubah, tak sama eksperimen. Sebelum eksperimen dijalankan. Okey. Ada yang nak jawab? Sudi jawab? Kawasan jernih. Kawasan jernih. Oh no. Okey, tapi terima kasih atas kesudian menjawab. Kawasan jernih itu adalah kesan. Jernih itu sebab apa? Sebab awak tak belajar lagi sekarang. Jernih itu sebab ada antibiotik ni. Yang tompok-tompok ni adalah bakteria kalau tengok kan. Jadi antibiotik ni tujuan dia nak membunuh ataupun nak menghalang pertumbuhan bakteria. Jadi kawasan jernih itu adalah bergerak balas. Okey. Yang manipulasi awak tengok, nampak tu. Cakra berkepekatan tinggi, satu lagi rendah. Maka yang dimanipulasi adalah kepekatan. Cakra, saya buat ringkasan antibiotik AB tu. Okey, dan selalu pelajar tertinggal ini, kepekatan. Dia tulis cakra antibiotik saja. Salah. Ataupun awak salin siap-siap, tapi panjang sikitlah. Cakra antibiotik berkepekatan tinggi dan cakra antibiotik berkepekatan rendah. Yang dimanipulasi ni paling selamat awak salin balik benda yang digunakan. Macam tadi, bahan cuka dan juga larutan amonia. Dua bahan berbeza. Salin balik, maka selamat. Sama macam ini. Cakra antibiotik berkepekatan tinggi dan cakra antibiotik berkepekatan rendah. Salin balik, maka insya-Allah selamat. Okey? Nak ringkaskan, mesti pastikan ada parameter kepekatan cakra antibiotik. Jadi yang pelajar tadi tersilap jawab tadi, kawasan jernih itu adalah belas. Kalau tulis kawasan jernih saja pun salah. Pelajar-pelajar, tertinggal apa? Tertinggal apa kat sini? Pemalar. Tertinggal apa? Parameter pemalar kat depan. Apa dia nak letak? Kawasan jernih kat depan dia nak letak apa? Saiz. Fikir. Saiz. Okey. Betul. Saiz ataupun luas. Okey. Jadi
ingatlah pelajar, jangan tinggal parameter. Sebab saya percaya pelajar semua dah hebat-hebat. Ingat, boleh mengingat dengan bagus kan. Cuma kesilapan macam ni lah menjadikan markah awak hilang lah. Okey, inilah saya cerita tadi, pemalar ataupun parameter yang perlu ada di hadapan pemboleh ubah. Okey, contoh kalau wire, spring, antibiotik dengan kawasan jernih tadi, okey, mesti ada parameter. Contoh, kita ada saiz, panjang, ketebalan, diameter, jenis. Kalau spring, kita ada kepanjangan, panjang, ketebalan, jenis. Antibiotik baru saja tadi, kepekatan antibiotik, saiz ataupun luas kawasan jernih tadi. Kalau tin, ini bab gerakan. Okey, ada saiz, jisim, panjang, ketinggian. Jadi jangan tinggal parameter. Okey, belajar. Okey, kita lihat contoh soalan yang ini contoh soalan yang betul-betul pelajar jawab lah. Tapi bukan yang awak jawab. Yang awak jawab nanti kita simpan sekejap lagi. Okey, kita lihat. Boleh nampak ke kalau dengan handphone tu awak kena zoom sikit lah. Atau tak jelas? Boleh bagi respon nampak jelas atau tak jelas. Kalau tak jelas, cikgu akan skip lah. Sebab biasa kalau internet okey gambar ni. Jelas. Yang dengan handphone? Yang dengan handphone jelas Jelas. Dah cikgu. Okay, jadi kalau awak nak besarkan sikit, zoom lah. Semua tahu kan? Okey, kita cuba tengok cara mengenal pasti pemboleh ubah dan cara menjawab tadilah. Okey, tengok pada ayat. Rajah menunjukkan susunan radar sebagai satu eksperimen untuk membanding kekerasan gangsa dan kuprum. Okey, ini nak bagi peluang pelajar jawab. Ada tak soalan tanya PM? Tak ada kan? Kita buat soalan. Kita buat soalan pertama. Nyatakan, sini ada bergerak balas. Yang pertama saya nak lihat, nak tengok jawapan pelajar pemboleh ubah manipulasi. Siapa boleh jawab secara lisan? Okey, baca soalan ini. Menunjukkan susunan radar sebagai eksperimen untuk membanding kekerasan gangsa dan kuprum. Okey, PM, manipulasi, apa dia? Ni, tengok pada ayat. Lihat tadi, cara menjawab melihat kepada ayat. Lepas tu kita cuba lihat dari segi gambar rajah. Okey. Kita lihat daripada ayat. Awak nampak apa? Pemboleh ubah apa? Ada dua kat situ. Ke tak dapat? Kekerasan gangsa dan kuprum. Itu apa? Pemboleh ubah apa? Gerak balas. Bergerak balas. Okey, bagus. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi soalan B itu cuma saya tanya tadi pemboleh ubah manipulasi. Tak ada jawapan lagi. Jadi manipulasi ingat tadi yang kita ubah kan? Bahan yang berbeza nampak kat sini gangsa dan kuprum. Awak nampak kat situ gangsa dan kuprum. Jadi tulis terus. Gangsa dan kuprum. Cuma soalan ni dia tak tanya. Soalan boleh ubah-ubah. Sekejap tanya manipulasi, sekejap tanya bergerak balas. Sekejap tanya dimalarkan. Okey, daripada ayat kita dapat pemboleh ubah manipulasi. Gangsa dan kuprum ni awak boleh ringkaskan sebagai jenis bahan. Okey, jenis bahan. Okey, jadi kekerasan gangsa dan kuprum itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Itu daripada ayat. Kita lihat pada gambar rajah. Okey, daripada gambar rajah kita boleh dapat pemboleh ubah malar. Pemboleh ubah malar. Apa pelajar? Pemboleh ubah malar. Malar yang ditetapkan daripada gambar rajah ni. Apa agak-agak ni yang perlu ditetapkan? Tak ada jawapan. Okey, jawapannya. Okey, satu awak kena fikir. Ini panjang benang ini. Panjang benang. Ini kena fikir sikit lah. Panjang benang. Lepas tu, ini berat jisim. Jisim pemberat. Itu perlu dimalarkan. Dan juga ketinggian.
ketinggian. Itu perlu dimalarkan. Ini subjek form 4 kan? Alloy kan? Kekerasan. Alloy dan logam biasa. Jadi ada 3 yang boleh ditetapkan kat sini. Panjang benang, ketinggian pemberat, ingat parameter, ataupun jisim pemberat. Nampak? Itu daripada gambar rajah, tapi awak kena fikir sikit kat sini. Manakala daripada gambar rajah sini 2.2, awak tengok nampak sini lekuk. Kan? Kita tengok result kita sekarang adalah lekuk. Jadi daripada rajah 2.2 ni kita dapat juga pemboleh ubah bergerak balas yang kedua. Yang pertama tadi awak boleh lihat daripada ayat kekerasan bahan tadi, kekerasan gangsa dan kuprum itu pemboleh ubah bergerak balas daripada ayat kita dapat. Daripada gambar rajah pemboleh ubah bergerak balasnya apa? Okay, come on. Saja. Daripada sini, fokus sini. Apa boleh ubah bergerak balas yang awak dapat kat sini? Masih ada lagi ke ni? Tak ada yang nak jawab ke? Tak ada? Luas lekuk. Luas lekuk. Terima kasih. Okey, jadi dah okey lah tu. Maksudnya awak tak tertinggal luas ni. Biasanya aku dalam peperiksaan pelajar hanya jawab tertinggal parameter di depan. Jadi jelas kat sini pemboleh ubah awak boleh dapat melalui ayat, gambar rajah dan juga jadual tak ada. Ayat dan juga gambar rajah. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi dapat 2 tadi. Gangsa dan kuprum. Gangsa dan kuprum itu adalah manipulasi yang bergerak balas. Kita boleh dapat kekerasan gangsa dan kuprum ataupun luas lekuk. Jadi awak lihat kat sini betapa mudahnya dapat markah dengan memahami soalan dan juga gambar rajah. Okey, itu cerita pasal pemboleh ubah. Pemboleh ubah ini adalah nyawa kepada cara awak menjawab, sama ada bahagian A ataupun bahagian C. Dapat kenal pemboleh ubah, lancar awak menjawab.